mandikan air jenazah Nabi. Lalu orang tanya di manakah perginya air jenazah Nabi itu. Imam Sya'rawi tanya kepada ketua ulama tadi. Soalan pun kita tak pernah fikir. Hebatnya Imam Sya'rawi. Kemudian ketua ulama tadi ni dia nak fikir. Dia kata, soalan ni susah. Bagi aku masa. Besok aku jawab. Lalu bila mana habis muktamar pada sesi yang pertama, ketua ulama tadi dia pergi balik rumah, dia terus masuk perpustakaan dia. Besok ulama-ulama kalau di Mesir, kalau kita pergi, kebanyakan mereka ada maktabah-maktabah mereka sendiri. Maktabah ni perpustakaan. Ulama-ulama ni dia ada perpustakaan dia pun sendiri. Jadi dia bila balik daripada muktamar tu, sesi pertama dia pergi masuk dekat perpustakaan dia. Bila masuk dekat perpustakaan dia nak cari buku rujukan ni, nak cari di manakah air jenazah Nabi pergi. Cari dalam buku rujukan sampai letih, tak jumpa-jumpa. Udah sampai tertidur. Tidur tu ulama tadi. Bila mana dia tidur, dalam tidur dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpi dia. Kemudian tepi Rasulullah tu ada orang yang bawa pelita. Tepi Rasulullah tu ada orang bawa pelita. Kemudian bila mana dia nampak Rasulullah, dia terus kejar, dia cari Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku nak tanya kamu satu soalan. Ketua ulama tadi lah kata, wahai Rasulullah, aku nak tanya kamu satu soalan. Kemanakah perginya air jenazah kamu ya Rasulullah? Tapi Rasulullah tak jawab. Yang jawab orang yang pegang pelita. Jadi orang yang pegang pelita tu jawab, air jenazah Nabi disejat naik ke langit dan menjadi air hujan, dan di mana air itu jatuh menjadi masjid di situ. Lalu bila dah habis mimpi, dia bangun daripada tidur, masuk persidangan muktamar sesi yang kedua. Pada hari yang kedua, maka ketua ulama tadi dia tunggu. Bila Imam Sya'rawi nak tanya lagi? Pasal semalam dia tanya dah, tak dapat jawab, dia tunggu. Pokok Imam Sya'rawi nak tanya dia hari itu. Habis bersidang sampailah habis hari yang kedua. Imam Sya'rawi tak tanya. Kemudian masuk hari yang ketiga, persidangan yang terakhir. Bila mana dia pun bersidang sampai ke sudah, Imam Sya'rawi tak tanya-tanya. Ketua ulama tadi letih aku mencari, aku nak tanya kata. Wahai Imam Sya'rawi, hari tu kau tanya aku satu soalan berkaitan dengan di manakah air jenazah Nabi. Lalu Imam Sya'rawi tanya dia, dah jumpa ke? Dia kata, ya aku dah jumpa. Aku mimpi dengan Nabi, aku mimpi berjumpa dengan Nabi. Nabi bagi tahu bahawasanya air jenazah tadi disejat naik ke langit, dan bila mana air tadi jadi hujan, di mana air itu jatuh, berdirinya masjid di situ. Lalu Imam Sya'rawi tanya dia, mana pergi orang yang pegang pelita tu? Rupa-rupanya orang yang pegang pelita tu Imam Sya'rawi. Duduk sebelah Nabi. Hebatnya Imam Sya'rawi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Imam Sya'rawi dia beritahu kepada kita, in kunta la ta'rifu anwan rizquka fa inna rizquka ya'rifu anwan. Maksud dia apa? Jika kamu tak tahu di manakah alamat rezeki kamu, maka ketahuilah bahawasanya rezeki kamu tahu alamat kamu. Itu kata Imam Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Imam Sya'rawi dia kata apa? Nak beritahu kepada kita, jangan kita risau pasal rezeki kita. Walaupun kita tak tahu di mana rezeki kita, tetapi rezeki kita tahu di mana kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya nak kongsi cerita. Ni handset saya, Tab Galaxy Tab 2. Tab tu 7.0. 3 hari lepas hilang. Handset saya ni 3 hari lepas hilang. Saya pergi dekat pergi kat HSBC Bank di Taipei. Saya pergi dekat mesin ATM, saya tertinggal handset ni dekat atas mesin ATM. Biasa saya masuk dalam poket. Tapi nak jadi cerita, malam tu saya tertinggal handset ni dekat atas mesin ATM. Lalu saya balik, sampai ke rumah saya cari, mana handset? Udah hilang. Pergi balik dekat HSBC tu, cari-cari dah tak ada. Hilang handset ni. Saya pergi tanya dekat Pak Gad dalam tu, saya tanya mana ada tak nampak orang ambil handset ke apa. Dia kata, kalau saya nampak pun bukan saya tahu handset tu handset kamu. Tak. Lalu masa tu saya tak fikir benda lain. Saya kata kalau handset ni rezeki saya, dia mesti mai balik.
Tapi kalau bukan rezeki saya, maknanya bagilah kat orang tu. Tak. Sampailah esok hari tu abang saya telefon, dia kata pergi tengok CCTV. Lalu saya pun pergi dekat SSBC Taiping, saya kata saya nak tengok CCTV. Lalu orang tu dia Cina, dia cakap macam inilah, dia kata punyalah susah nak suruh dia tengok. Dia kata macam inilah, dia kata kalau lu tengok pun bukan lu boleh buat apa, dia kata. Kalau kamu tengok dapat tengok muka dia pun bukan kamu boleh buat apa, bukan kamu kenal pun, dia kata. Saya kata saya tak kenal muka, saya nak tengok nombor plate. Oh, dia kata kamera kami tak nampak punya nombor plate, dia kata. Saya kata tak apalah, saya nak tengok juga, saya kata. Kalau rezeki saya ada lah tu. Kemudian dia kata tak apa, malam ni saya tengok, besok saya call kamu. Saya pun balik. Keesokan hari tu tunggu tak telefon. Sampailah waktu asar, sebelum nak masuk asar, sekitar 5 minit lagi nak masuk asar, dapat panggilan telefon, SSBC Bank Taiping telefon. Ni ada orang Cina, saya rahsiakanlah nama dia, saya tahu nama dia. Dia kata orang Cina ni ambil handset kamu, dia kata. Dia nak pulangkan balik. Jadi dia kata macam ni lah, saya bagi nombor telefon, kamu telefon balik dia. Lalu saya pun ambil nombor telefon, tapi dah 5 minit dah masuk asar, saya pergi lah semayang asar, mak saya dah telefon. Mak saya telefon, bukan mak saya telefon, kakak saya telefon. Kakak saya telefon, dia telefon Cina tu, dia telefon, dia kata, handset adik saya tu. Dia kata apa? Besok lu datang mari ambil lah, saya sudah tara tenang hatinya. Saya dah rasa tak tenang badan saya ni, dia kata. Minta datang ambil cepat, dia pula suruh cepat. Kita relax saja. Dan alhamdulillah pagi tadi pukul 10 pagi, saya pergi ambil. Alhamdulillah, ada cukup, tak rosak, tak ada apa. Sebiji macam ni. Macam tu dah hilang, siap dia cas pula handset saya. Penuh handset. Asalnya bateri tu dah nak habis dah. Saya ingat lagi masa saya nak ambil nombor pin tu, bagi isyarat bateri low. Bila saya ambil bateri 100% penuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekiranya kamu tak tahu di mana alamat rezeki kamu, tetapi percaya dan yakinlah rezeki kamu tahu di mana alamat kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Imam Syarawi disebut lagi satu kata mutiara dia, yang bermaksud jika Allah mengambil sesuatu darimu yang tak kau sangka, maka kelak Allah akan memberi sesuatu yang tak kau sangka kau miliki. Imam Syarawi bagi tahu kepada kita, sekiranya Allah Ta'ala ambil daripada kita sesuatu yang kita tak sangka, ya Allah hilang dah. Contoh macam Galaxy Tab ni, ya Allah hilang Galaxy Tab, selalu duduk dalam poket, hilang hari ni, terkejut, tak tahu. Tapi yakinlah bahawasa Allah Ta'ala akan bagi kepada kita sesuatu yang kita tak sangka-sangka kita miliki. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam, siapa sangka dia akan menjadi presiden Mesir, sedangkan dia duduk dalam penjara. Siapa sangka Dr. Mursi tu dia pernah di penjara. Tu orang kata hebatnya penjara Mesir. Masuk penjara Mesir, keluar presiden. Siapa yang nak jadi presiden kena masuk penjara Mesir. Dr. Mursi orang yang pernah dimasuk dalam penjara, keluar jadi presiden. Nabi Yusuf alaihissalam dikurung dalam penjara Mesir, keluar jadi presiden Mesir pada masa satu ketika dahulu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka kita kena yakin dan beriman sungguh pada Allah, bahawasanya Allah itu maha pemberi rezeki, Allah itu maha berkuasa dan macam-macam lagi lah. Beriman sungguh dengan Allah. Yakin tuan-tuan, yakin. Dia syarat dia kena yakin. Kalau nak main test biasa orang tak jadi punya. Oh, kalau kita infak Allah Ta'ala tambah, nak test tengok. Yang test tu biasa tak jadi tu. Tak. Tapi kalau kita yakin sungguh tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala kata, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Allah Ta'ala sebut perumpamaan bagi orang yang infak harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti sebiji benih yang mana bila ditanam keluar daripadanya sebuah pokok yang lahir daripadanya 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 biji buah. Maka satu yang kita infakkan ke jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan balas 700.
Kalau tak percaya, tuan-tuan try tengok hari ni bagi RM1, 700 dapat. Tapi itu saya cakap, kalau main test tak jadi. Syarat ikhlas, yakin sungguh dengan Allah, maka akan dapat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu yang pertama, beriman. Macam-macam lagi lah, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan Rasul. Beriman dengan Rasul. Kebetulan kita selalu sangat buat sambutan Maulid Rasul. Alhamdulillah. Kita ingat pada Nabi, kita sambut Maulid Nabi. Tapi kena ingat, antara orang yang mana diselamatkan daripada Allah, daripada kerugian adalah orang yang beriman. Maksudnya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar. Maka kalau kita beriman sungguh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta sungguh dengan Rasulullah, maka kita terlepas, kita akan selamat daripada orang yang rugi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada satu kisah yang bernama Nusaibah. Nusaibah ni seorang sahabiah Nabi, seorang sahabat perempuan Nabi. Ummu Imarah, ataupun gelaran dia Ummu Imarah. Nusaibah ni masa perang Uhud, dia dengan anak dia Abdullah pergi bersama-sama dengan Rasulullah masuk dalam perang Uhud. Tuan-tuan, Nusaibah orang perempuan masuk perang. Makcik-makcik Nusaibah orang perempuan masuk perang dalam perang Uhud. Nusaibah ni dia masuk dengan anak dia nama Abdullah. Ketika mana masa perang Uhud ada menghadapi satu kemuskilan, berlaku satu masalah, musibah pada umat Islam. Masa tu banyak umat Islam yang lari, melainkan 100 orang saja yang berada bersama dengan Nabi. Dan antaranya ialah Nusaibah dan anak dia Abdullah. Nusaibah ni tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, nak kata dia beriman dengan Rasul, dia cinta sungguh dengan Rasul. Bila mana dalam peperangan itu, dia berperang bersama dengan anak dia. Ke satu ketika anak dia dicucuk peha dia. Anak dia, musuh cucuk peha anak dia. Dia nampak depan mata dia. Makcik bayangkan anak makcik kena tikam dekat peha. Nusaibah buat apa? Nusaibah pergi dekat anak dia, dia cabut pisau tu, dia balut balik peha anak dia. Dia kata kepada anak dia, wahai anakku, bangun, lawan balik, pertahankan Rasulullah. Itu Nusaibah tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah. Bukan kena ketik nyamuk ni, dah kena tikam dengan pedang. Nusaibah pergi-pergi, dia cabut pedang tu, dia balut balik peha anak dia. Wahai anakku, bangun, pertahankan Rasulullah. Lalu tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, bila mana berakhir peperangan tadi, Rasulullah sampai dikagum dengan Nusaibah. Disebut dalam satu kata-kata Rasulullah kata apa? Tidak aku pandang kiri dan kanan pada masa perang Uhud hari itu, melainkan aku nampak Nusaibah mempertahankan aku. Dan satu lagi dalam satu lagi kata-kata Nabi sebut, siapa yang boleh buat macam kau ni wahai Nusaibah? Nak kata terkejutnya Nabi, Nusaibah buat macam itu. Sebab anak ni, kalau bapak tak apalah, anak tu dia sayang sungguh, tapi tak macam mak. Mak ni kalau boleh, mak mati dulu daripada anak. Tapi sebab Rasulullah, tak apa, anak dia mati tak apa, tapi kerana Rasulullah. Sampai habis perang Uhud tu, Nusaibah menerima kecederaan di bahu kiri dia, kalau tak silap saya. Kiri ataupun kanan, tengok balik. Kemudian Rasulullah panggil anak Nusaibah yang bernama Abdullah, rawat balik ibu dia dekat bahu kiri. Lalu Rasulullah SAW pun berdoa, kata, ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah Nusaibah dan anak dia. Bila mana Nusaibah dengar macam itu, dia tak puas hati. Dia cakap dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, aku dengan anakku berjuang mempertahankan kau Rasulullah, aku nak satu je. Mintalah engkau doa kepada Allah, supaya bila aku mati nanti, aku berada dalam syurga bersama dengan engkau Rasulullah. Itu je aku nak, kata Nusaibah. Nusaibah dia tengok anak dia kena tikam dekat peha, Nusaibah kena cedera dekat bahu, tapi dia cakap kat Rasulullah, dia tak nak benda lain. Dia nak apa? Bila dia mati, dia nak duduk dalam syurga bersama-sama dengan Rasulullah. Itu je. Lalu Rasulullah pun berdoa supaya dia dimasukkan ke dalam syurga bersama-sama dengan Rasulullah. Hebatnya cinta para sahabat. Saya cerita pasal perempuan, sahabat Nabi perempuan boleh buat macam itu.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa